إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengangkat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan usia kepada kita sehingga pada malam ini. Mudah-mudahan kesempatan ini akan kita gunakan ke arah yang jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam hidup kita rajin dengar orang sebut kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini satu ungkapan yang cukup masyhur. Ajak supaya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selepas ajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jarang orang akan iringi dengan apa dia Al-Quran dan As-Sunnah suruh. Dan kita rajin dengar ungkapan yang kata, kembali kepada Islam, semua masalah akan selesai. Macam mana masalah akan selesai, itu macam tidak disebut oleh orang. Disebut secara umum, kembali kepada Islam, maka insya-Allah semua problem akan selesai. Ya, kalau di awal-awal abad ini, awal-awal abad lalu, ataupun di pertengahan di suku yang pertama abad lalu, abad yang ke-20 Masihi, ketika itu dikenali di Mesir dengan ungkapan al-Islam huwal hil. Islam adalah penyelesaian. Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna. Dan Imam Al-Banna, selepas dia sebut tentang perkara tersebut, dia jelaskan. Sebagai contohnya, karya dia sendiri, dia tulis Usul Ashrin tentang penyusunan masyarakat. Usul Ashrin tentang penyusunan jamaah, jamaah Ikhwan Al-Muslimun. Itu ditulis oleh Al-Banna. Jarang juga, memang selepas itu di benua kecil India, mari dengan Arkadul Arba'ah, dan secara tepat di sebelah Nusantara ini mungkin sekitar 1979 berlaku apa yang istilah yang disebut adalah kebangkitan semula Islam. Orang sebut tentang kembali kepada Islam, kebangkitan semula Islam, sahwah Islamiyah, pegang kepada Islam, kita akan selamat dan sebagainya. Okey, itu secara umumnya. Macam-macam lah. Lepas tu tuan-tuan, bila kita tengok dalam banyak keadaan orang lain tu dengan makna orang yang ada bidang profesional dalam bidang profesional lain, apabila mereka mencari penyelesaian Islam bagaimana, akhirnya mereka menjadi pakar dalam dua bidang. Pakar dalam dua bidang artinya, sebagai contoh, mereka adalah ahli ekonomi. Bila mereka mencari ekonomi Islam itu bagaimana, akhirnya kita nampak mereka juga menjadi orang yang berkebolehan dalam bidang ekonomi Islam. Orang yang mengajak kembalilah kepada Islam, dan Islam adalah jalan penyelesaian, saya tak sembang dalam peringkat dunia, di peringkat kita, akhirnya bila kita bercakap agak lebih sikit, sebenarnya apa dia yang kata Islam penyelesaian tu, nampak macam dia tak boleh sebut apa dia sebenarnya Islam itu sebagai jalan penyelesaian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana itulah ramai orang pekat duk tanya, bila kita sebut kata ada satu kelompok pula membawa ungkapan rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Ambil daripada ayat 107 surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat sekalian alam. Roma Irama, dia buat satu parti, nama parti apa tu? Parti Islam lah. Damai apa kah? Parti Islam Damai ke apa kah?
Dia juga dia punya slogannya adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad malaikat untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmat untuk semua. Ramai lagi lah orang pakai bercakap tentang rahmatan lil alamin. Akhirnya apa dia rahmatan lil alamin tu? Dalam bentuk mana boleh dijelmakan? Nampak macam orang tak berbicara tentangnya. Jadi orang terus dengan sekadar bercakap tentang dia jadi sebagai slogan, orang semua pakat sebut tentang rahmatan lil alamin, orang sebut Islam adalah jalan penyelesaian, dalam keadaan kadang-kadang orang tak bawa sebenarnya hak kita nak kata rahmatan lil alamin tu setara mana rahmatnya. Dan duk tengok tu semua, saya tulis 3-4 hari ni tak keluar pergi mana, terlegak tulis yang benar ni. Saya cari hadis-hadis yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ambil cara Imam An-Nawawi. Imam Nawawi antara orang yang awal lah tulis 40 hadis ni. Imam Nawawi tulis 40 hadis, dia buat nama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang disusun oleh An-Nawawi. Dia tulis. Itu Imam Nawawi. Kemudian ramai lagi orang pakat tulis tentang hadis 40. Mengambil cara kaedah yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Saya pun ambil juga kaedah tu, saya tulis dengan tajuknya 40 hadis tentang masyarakat rahmah. 40 hadis tentang masyarakat rahmah. Tulis. Habis cukup 40 hadis. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam bukunya, dalam Mata Arba'in tu, kalau tuan-tuan perasan, dia ada hadis yang ke-41 dan 42. Imam Nawawi dia tulis 42 hadis. Kemudian buku kitab tu disempurnakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali pula tulis bagi cukup 50. Dan dia buah nama kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Himpunan kepada segala jenis ilmu dan hikmah. Itu ditulis oleh Syekh Ibn Rajab, Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi Imam Nawawi ni dia tulis sebanyak 40 hadis. 40 hadis. Saya sampai pagi tadi cukup lengkap 40 hadis. Tajuk yang terakhirnya yang benar katakan benar. Hadis daripada Abu Zar Al-Ghifari. Teringat kata esok sambutan esok tak cuti tuan-tuan? Tak cuti sebab sambut hari jadi saya tak cuti. Anak saya tanya hari tadi, dia tanya esok cuti tak abah? Saya tanya pasal apa? Dia kata esok hari jadi abah. Lepas dia orang cuti kan, lepas dia orang sekolah. Jadi dia tanya esok cuti tak? Saya kata boleh lah cuti esok. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, pasal ingat tu saya pun tambah lagi 5. Tambah lagi 5 bagi jadi 45 hadis. Cuma dalam bahagian yang kedua ni, saya bawa di bawah tajuk syarah doa warisan. Doa warisan ni, tuan-tuan hafal semua lah. Tapi mungkin dari segi syarahannya, wallahu alam, saya duk tengok dalam bahasa Melayu yang macam tak ada lagi. Doa warisan ni apa dia? Tuan-tuan, ada 5 doa yang baginda Nabi SAW tinggal kat kita dengan dia sendiri buah nama. Ataupun dia sebut kata perkara ni perlu buat. Dia ajak kat kita, dia bukan pakai ajak tinggal lagu tu, dia buah nama, dia beritahu macam mana cara nak beramal, dia beritahu tentang kelebihan dia. Ada 5. Malam ni kita syarah ke 5 kalau sempat. Hadis doa yang pertama ataupun kita nak buah nama zikir tak apa, nak buah doa tak apa, nak buah apa tak apa. Hak Nabi buah nama adalah Sayyidul Istighfar. Tuan-tuan pun terus teringat hafal dah. Jadi kita tak tahu lah panjang. Tuan-tuan hafal dah tu. Lafaz Sayyidul Istighfar ni adalah bentuk Sayyidul Istighfar yang Nabi SAW sebut. Sayyidul Istighfar an taqul, yang dikatakan Sayyidul Istighfar itu, Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Istighfar ni macam-macam jenis, tapi penghulu dia, hak Nabi suruh kita jadikan dia sebagai amalan. Nabi suruh kita ulang sebut harian ni, dia sebut penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar, itu adalah kamu berkata, kata Nabi. Nabi ajak, kamu kena kata hak ni. Nabi buah nama dia Sayyidul Istighfar. Kemudian Nabi SAW pula kata, kamu kena kata macam ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Hak tu nama dia apa? Sayyidul Istighfar. Kita tinggal tu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Apa Nabi SAW sebut? Nabi kata, kamu beramai dengan dia. Dan dia adalah Sayyidul Istighfar. Dia adalah penghulu kepada segala jenis istighfar yang ada. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar. Dan semua ungkapan-ungkapan istighfar yang lain yang diajar oleh Nabi. Tapi Nabi SAW sebut kata, yang penghulu kepada semua lafaz istighfar ni adalah Sayyidu al-Istighfar. Penghulu kepada istighfar adalah lafaz ni. Imam Al-Banna dalam risalah dia Al-Ma'thurat, dia masukkan Sayyidul Istighfar ni dalam salah satu daripada bacaan-bacaan dalam Al-Ma'thurat. Al-Ma'thurat pagi-pagi itu kita baca ataupun petang-petang, salah satu daripada bacaan dia adalah Sayyidul Istighfar. Okey. Pasal apa? Kita ambil faedah sikit. Pasal apa dinamakan Sayyidul Istighfar ni sebagai Sayyidul Istighfar? Pasal apa dinamakan penghulu istighfar? Kerana dalam penghulu istighfar ini ada 3 pengakuan, 1 permintaan. Dia punya cara bertaubat yang paling Allah Ta'ala nak terima apabila kita mengiktiraf dan mengaku kita siapa dan minta dia satu. Minta dia adalah keampunan dosa. Dalam Sayyidul Istighfar ni 3 pengakuan, 1 permintaan. Pengakuan yang pertama, Anta Rabbi khalaqtani, itu pengakuan yang pertama. Ya Allah, ya Tuhanku, kamulah Tuhanku dan kamulah yang menciptakan aku. Pengakuan yang pertama. Siapa yang menciptakan kita dan siapa Tuhan kita? Dia fitrah. Kita dah bahas sebelum ni beza antara fitrah dengan sibrah. Kita tinggal perbincangan tu. Cuma yang dikatakan bila fitrah ni Allah Taala bagi sampai Allah Taala sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka orang musyrikin, siapa yang menjadikan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah yang jadikan langit dan bumi. Pasal apa? Itu tahap dia rububiyah. Siapa yang menciptakan kita? Khalaqtani, kamu yang menciptakan kami, ya Allah. Satu pengakuan. Pengakuan yang kedua, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Adapun aku ni ya Allah, aku ni hamba-Mu. Aku ni ada janji denganmu dan aku ni akan tetap menunaikan janji itu sedaya upaya aku. Pengakuan yang kedua. Pengakuan yang pertama kita kata kamu Tuhan, kamu yang ciptakan aku. Adapun aku ni aku hamba dan aku ada perjanjian dengan kamu. Perjanjian tu tuan-tuan, dia tak tulis. Perjanjian tu tak tulis. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Waktu di alam roh dulu ni, Allah Ta'ala tanya kita semua, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua kita jawab, qalu bala syahidna. Dia kata bala, bahkan syahidna, bahkan kami menyaksikan kamu adalah Tuhan kami. Semua kita jawab dulu tuan-tuan. Cuma tak ingat je. Kalau dia main duk cerita, padahal pun aku masalah roh dulu aku ingat lagi tu. Bohong. Dia lebih kurang bohong macam budak Indonesia. Saya tengok lepas hantar video pergi tadi. Budak Indonesia 2 orang. Dia tanya, hantar tak Gunung Everest? Seorang tu jawab, kata, ya, tahu. Dia kata, tu batu-batu di gunung tu, Tok Wan ku yang susun. Dia kata, hebat Tok Wan. Dia kata, hantar tak Gunung Sahara? Gunung Sahara pun tahu, dia kata. Gunung Sahara tu dulu bukan gurun Sahara tu, dulu bukan gurun, dulu pokok penuh. Aku dengan ayah aku yang tebang habis. Budak tu yang dia kata, hantar tak Laut Mati? Dia kata, tahu. Hantar tak pasal apa dia jadi Laut Mati? Tak tahu kan, dia kata. Aku yang pergi bunuh laut tu. Ambil. Nak mohong apa tu, dia kata. Jadi tuan-tuan, kalau kita pergi duduk habang, kita dalam roh dulu teringat, kita terjumpa dengan siapa, muka tu macam peja sikit. Bohong kan tuan-tuan, tak bohong. Tak betul. Kita tak ada pengalaman alam tu. Alam tu memang semua kita lalui, tapi kita tak ada pengalaman alam tu. Hak ni yang dikata wa wa'dika mastata'tu. Kita ni telah berjanji dengan Allah dan kita akan menunaikan janji kita dengan Allah mastata'tu, semampu kita. Pengakuan yang kedua. Pengakuan yang ketiga, a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya
wa abu'u laka bizambi. Pengakuan yang ketiga kita kata, aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan yang aku buat sendiri. Kamu turunkan kepada aku nikmat yang cukup banyak, tapi aku berikan kepadamu dosa yang cukup banyak. Hak ni pengakuan, dia panggil apa? Iktiraf. Pengakuan. Pengiktirafan hamba. Hamba mengaku sendiri. Dari segi nikmat ni, memang kamu bagi banyak nikmat kepada aku, tapi dari segi dosa, aku kembalikan dosa aku kepadamu. Bila ada 3 pengakuan ni, satu permintaan yang terakhir, faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya Allah, tolonglah ampunkan aku. Sesungguhnya tak ada siapa pun yang mengampunkan dosa hamba melainkan kamu. Nama dia Sayyidul Istighfar. Bacaan dia pagi dan petang. Pasal apa Sayyidul Istighfar? Pasal ada 3 pengakuan, satu permintaan. Siapa yang ajak? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buh nama? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya dah ajak tuan-tuan. Doa ni dia panggil min a'zamid du'a. Di antara doa yang paling agung. Siapa buh nama? Nabi. Dia doa-doa ni, Nabi SAW sebut lagu tu, kemudian Nabi sebut kata ni doa yang paling hebat. Doa ni adalah doa yang paling agung. Yang buh nama doa ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min a'zamid du'a, di antara doa yang paling agung doa ni. Doa ni Pak Syekh Harun rajin baca doa ni dalam sembahyang, lepas sembahyang. Bila dia jadi imam dia akan baca doa ni. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Hak ni doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hidup lagi 30 tahun. Sebut-sebut nama sampai. Nampak lama gitu dah. Hak ni dia panggil min a'zamid du'a. Di antara doa yang paling agung doa ni. Nabi ajak, kemudian Nabi kata, sayugialah bagi setiap orang yang mendengarnya mempelajarinya. Ni doa ni. Dia panggil a'zamid du'a. Kita tu sahaja ni gagah piduk ulah ni juga panjang ni. Doa yang ketiga. Sebelum yang ketiga, yang keempat. Kita patah balik yang ketiga. Yang keempat yang saya masukkan dalam catatan ni, dia panggil istighasah. Tuan-tuan raja dengar istighasah kubra. Okay, mari kita sama-sama beristighasah. Istighasah ni maksud dia apa? Minta tolong kat Tuhan. Istighasah, minta tolong kat Tuhan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Hak ni paling pendek. Dalam 5 benda yang saya himpun ni, hak ni yang paling pendek. Dan diriwayatkan, ini di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk saja-saja, tak ada sempena apa. Nabi duduk saja-saja, Nabi akan sebut, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nabi SAW sebut ni. Hak ni dia duduk-duduk, dia sebut. Duduk-duduk, dia sebut. Dia panggil istighasah. Cara kita nak minta tolong kat Tuhan ni, antara dia melalui doa yang seumpama ni. Pemimpinkah dia, rakyatkah dia, orang kayakah dia, semua orang ada hajat kepada Tuhan. Dan dalam doa, dalam istighasah ni, kita bersangka baik kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang menguruskan kita. Doa ni tuan-tuan, dia paling mustajab doa ni adalah doa yang kita berdoa dalam keadaan kita yakin kata Allah Taala akan menerima. Selain pada tu, doa yang kita berdoa dengan kita menggunakan perantaraan tawassul, dengan menggunakan nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Dan kedua-dua benda ni tuan-tuan, digabungkan dalam istighasah ni.
digabungkan dengan dalam istighasah ni. Menggunakan Asmaul Husna, Nabi ajak dalam doa ni untuk kita ulang, kita sebut 2 kali, 2 Asmaul Husna. Yang pertama, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang sentiasa hidup. Al-Hayyu, nama Allah Azza wa Jalla, salah satu daripada Asmaul Husna. Kita minta, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup. Untuk apa kita takut? Kita bertuhankan kepada Tuhan yang maha hidup. Hayyun la yamut, dia hidup dan dia tak akan mati. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, Allah Ta'ala ni mengantuk pun tak main kat dia, tidur lagi tak main. Itu kita dah baca dalam ayatul kursi. Allah Ta'ala ni Tuhan kita yang seumpama itu. Baginda Nabi ajak kepada kita guna nama ni, minta kepada Allah dengan guna nama ni, keberkatan nama ni, bertawassul dengan nama ni. Kita kata, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang sentiasa hidup. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang sentiasa menguruskan urusan kita. Siapa dia, tuan-tuan? Tuhan yang sentiasa menguruskan urusan kita. Urusan kita ni, hidup mati kita, jodoh ajal kita, semua benda ni, siapa yang tentu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu. Guna 2 nama yang dalam konteks apa yang kita nak minta ni cukup dan lengkap, sempurna. Kita minta dengan sebut Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tuan-tuan pernah dengar satu orang yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Tuan-tuan pernah dengar kan? Tak dengar nama dia ni cerai ya? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia ni pemerintah, dia jadi ketua. Dia jadi ketua kerajaan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, tuan-tuan, dia ni, ya, riwayat tentang dia, ada orang cuba buat koreksi berkaitan dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan Hajjaj bin Yusuf. Dia ada benda baik tak? Bahkan dia pernah tinggal kepada kita satu legasi yang cukup hebat. Antara benda yang dia buatnya, dia adalah orang yang mula-mula pergi bubuh titik dan baris dalam Al-Quranul Karim, dalam bahasa Arab tu, dalam tata bahasa Arab tu. Kalau tak bubuh titik dan baris ni, kacau kita, tuan-tuan. Tera ada titik dan baris pun baca tak keluar. Sudin baca tak keluar, tuan-tuan. Tera ada titik dan baris. Kalau tak ada titik dan baris, tuan-tuan, tak keluar tu. Pakai duduk menapas gitu. Ini antara dia punya kebaikan. Tapi, tuan-tuan, memang dia punya tabiat alamnya lagu tu. Tabiat alamnya lagu tu. Bila dia duduk di kuasa